Bismillah. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'. والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suara saya jelas? InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kembali muzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis. Kita dah sampai pada arkanus salah dan kita telah selesai rukun yang pertama iaitu an-niyah. Rukun yang kedua iaitu takbiratul ihram. Dan kita katakan sebelum ini rukun sembahyang ialah 17. Hari ini kita masuk rukun yang ketiga, muka surat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajar-pelajar yang baru atau pelajar sahabat-sahabat yang baru insya-Allah, kitab yang kita jadikan rujukan ialah kitab Mu'nisul Jalis. Mu'nisul Jalis bi syarhi Al-Yaqutun Nafis karangan Syekh Mustafa Amrun Nabi, dan beliau masih hiduplah. Dan sekarang pun beliau masih mengajar di bumi Al-Azhar Asy-Syarif. Mengajar kita Al-Minhaj dan juga matan Abi Syuja'. Dan beliau seorang yang mutafannin, masih muda. Mungkin boleh sebut bayi-bayi saya, mungkin 30-an gitulah. Okey, insya-Allah. Hari ini kita masuk Al-Qiyam fil Fardi. Rukun yang ketiga ialah Wal Qiyamu fil Fardi. Berdiri dalam solat fardu. Sama ada fardu tu fardu 5 waktu, tu fardu 5 waktu, ataupun fardu berbentuk nazar. Kita bernazar untuk salat duha, maka duha menjadi fardu. Ketika itu wajib berdiri ketika sembahyang, tak boleh duduk. Ataupun sembahyang tu rupanya seperti sembahyang fardu. Contoh budak kecil sembahyang zuhur. Jadi rupa sembahyang budak kecil itu sama seperti sembahyang kita. Ketika itu dia juga kena berdiri ketika mana solat zuhur. Al-mu'adah, sembahyang ulang. Kita dah sembahyang dah zuhur, ulang balik kali kedua. Dapat pahala sunat, tapi rupa sembahyang ulangan tu, mu'adah tu sama seperti solat zuhur yang asal. Maka kena berdiri juga. Boleh? Jadi wajib berdiri ni bagi orang yang mampulah. Walaupun dengan mu'in, dengan dibantu oleh orang lain. Maka wajib juga berdiri dengan cara dibantu. Syekh sebut al-qiyam fil fardi. Al-qiyam maknanya ialah al-intisab bihaitsu la yu'addu ma'ilan wala munhaniyan. Berdiri tegak, sekira-kira tidak dikira sebagai orang yang cenderung ke kanan ataupun cenderung ke kiri, ataupun munhani ke depan ataupun munhanian ke belakang. Jadi berdiri tegak. Okey. Ataupun dia cenderung ke depan. Tapi bila kita bandingkan had cenderung dia tu lebih hampir kepada berdiri berbanding kepada rukuk. Jadi dia buat macam ni.
Tak. Tu. Jadi nampak cendong munhani. Tapi lebih hampir kepada qiyam berbanding lebih hampir kepada rukuk. Boleh? Ataupun sama, munhani dalam keadaan apa? Nak sampai ke rukuk tu dan juga nak sampai ke berdiri tegak sama level 50-50 juga memadai. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh dia tunduk. Tak. Ketika dia tunduk tu lebih hampir kepada rukuk. Lebih hampir kepada rukuk. Maknanya lebih hampir kepada aqalli rukuk. Ketika itu tidak memadai. Jadi berdiri sama ada berdiri tegak ataupun cenderung ke depan, tunduk ke depan. Dengan syarat apa? Dengan syarat lebih hampir kepada qiyam ataupun sama rata 50-50 duduk di tengah antara qiyam dan juga rukuk gitu. Kalau orang tu dah tua, tak. Jadi belakang dia ada sakit. Dia tak boleh nak tegakkan badan. Dia berjalan ataupun dia tak berjalan memang dalam keadaan apa? Bongkok semua. Maka itulah rukuk bagi pihak dia. Tak payah tebing tegakkanlah. Patuh tulang belakang tu. Okey. Boleh? Jadi wajib dia berdiri yang keadaan sekadar yang dia mampulah. Okey, kemudian siapa yang tak mampu untuk berdiri? Tak mampu ni maksud dia kalau dia berdiri menyebabkan satu kesusahan yang melampau yang menghilangkan kekhusyukan. Sebelum ni dia khusyuk 50%. Kalau berdiri hilang tu 50% tu khusyuk. Ataupun menghilangkan kesempurnaan bagi khusyuk. Sebelum ni dia khusyuk 50%. Sekarang ni dia sakit. Kalau dia berdiri, dia akan khusyuk 40% je. Jadi hilang 10% daripada kebiasaan khusyuk tu. Tak? Tu dia anggap sebagai lemah. Dia anggap sebagai lemah untuk berdiri, maka dia boleh duduk. Boleh? Duduk macam mana? Duduk. Macam-macam mana pun, yang penting duduk. Cuma yang lebih comel, tak duduk macam tahiyat awal. Kemudian duduk bersila, macam orang Melayu duduk tu. Tak, kemudian duduk at-tawarruk, duduk macam tahiyat akhir. Kalau duduk melunjuk kaki ke depan pun tidak ada masalah. Ketika dia sembahyang duduk, tak, rukuk dia bagi isyarat je lah. Tunduk gitu. Boleh? Boleh tak? Ketika mana dia sembahyang duduk, ada rukuk tak dalam sembahyang duduk? Adalah. Nak rukuk macam mana? Bagi isyarat. Bagi syarat. Jadi dia kena tunduk badan dia sekira-kira dia punya dahi ni berada di hadapan lutut dia. Itu sekurang-kurang rukuk ketika mana sedang duduk. Yang paling sempurna dia punya dahi dia berbetulan di tempat apa? Berbetulan dengan tempat dia sujud. Maknanya kalau dia sujud tu dahi dia kena kat situ. Jadi sekarang ni dia rukuk, dahi dia berbetulan dengan tempat dia sujud tu. Tapi janganlah letak dahi kat atas tanah tu. Sebab kita rukuk bukan sujud. Boleh? Okey. Jadi kalau seseorang tu sembahyang duduk, ketika mana dia rukuk, dia kena tunduk sikit sehingga dahi dia depan sikit daripada dia punya lutut. Yang paling comel dia tunduk sehingga sampai dahi dia di tempat sujud, di tempat sujud. Okey. Lepas tu dia sujud macam mana? Sujud macam biasalah. Sujud macam biasa, letak dahi di atas tanah. Kalau tak mampu juga untuk duduk, sekira-kira kalau dia duduk menyebabkan hilang khusyuk ataupun menyebabkan apa? Hilang kesempurnaan khusyuk, maka dia boleh sembahyang secara mengereng. Mengereng sama ada atas lambung kanan ataupun lambung kiri. Yang lebih comel atas lambung kanan. Kalau mampu lambung kanan, buat juga lambung kiri makruh. Boleh? Kalau tak mampu juga sembahyang dalam keadaan mustalqiyan. Mustalqiyan ni macam ni. Mustalqiyan ni macam ni. Dan ketika itu, kalau dia mampu, wajib muka dan juga tapak kaki dia menghadap ke kiblat. Boleh? Tu. Boleh tak? Jadi kalau dia sembahyang mengereng lagu ni, muka dia dan juga tapak kaki dia, jika mampulah, mesti menghadap ke kiblat. Mesti hadap ke kiblat. Okey. Tadi kita sebut level kedua ialah sembahyang mengiring. Betul tak? Atas lambung kanan ataupun atas lambung kiri. Ketika itu dada menghadap kiblat lah.
Dah ada menghadap ke kiblat. Dan kalau dia mampu untuk rukuk dalam keadaan duduk dan sujud dalam keadaan duduk, maka dia kena duduk. Jadi baca Fatihah mengereng. Saya nak sujud tu dia duduk. Lepas tu dia, saya nak rukuk dia pun duduk. Dia pun rukuk. Lepas tu duduk antara dua sujud. Lepas tu dia pun sujud macam biasa. Tak. Lepas tu duduk. Lepas tu dia pun kembali mengereng. Boleh? Jadi orang yang sembahyang secara irtija', bila mana nak rukuk, nak sujud, dia kena duduk. Lepas tu baru dia rukuk. Kemudian dia sujud. Lepas tu nak baca Fatihah nanti, dia kembali mengereng. Kenapa tak? Dan Nafisah dah duduk dalam rumah macam mana? Bang dulu, bang tidur. Nantilah kita pergi jalan. Okay, kalau tidak mampu sembahyang di atas belakang, istilqa, maka sembahyang dengan cara isyarat kepala. Boleh? Rukuk, sujud bawah sikit kepala. Tu sembahyang guna kepala lah. Kalau tak mampu guna at-tarf. Tarf ni guna mata lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rukuk buka mata, sujud tutup mata balik. Begitulah seterusnya. Kalau tak mampu juga, maka sembahyang menggunakan hati. Maknanya kita bayangkan yang kita ni sedang rukuk, sedang akad takbir. Kalau boleh sebutlah Allahu Akbar. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu rukuk dengan hati. Mana kita bayangkan kita sedang rukuk. Lepas tu kita baca zikir dia. Kita bayangkan kita sedang iktidal, kita baca zikir dia. Tu kalau boleh baca zikir lah, guna mulut. Kalau tak boleh, padan diam gitu je lah. Tapi tengah sembahyang. Sembahyang dalam hati. Boleh? Jadi sembahyang ni tidak akan gugur selagi mana kita berakal. Selagi mana kita berakal. Jadi Syekh sebut tadi al-qiyam wal-qiyamu fil fardi. Wajib berdiri kalau solat fardu. Jadi terkeluar daripada fardu solat sunat. Maka kalau kita mampu berdiri sekalipun, boleh kita duduk. Malah boleh kita irtija'. Yang tak boleh istilqa. Ini melampau lah. Tak. Mampu untuk berdiri, mampu untuk duduk, tapi sebenarnya istilqa. Itu tidak boleh. Selesai kat situ. Kitab Syekh Mustafa ni baiklah. Sangat baik. Dan harap ulang kaji lah. Ulang kaji elok-elok. InsyaAllah habis kitab ni boleh mengajar orang pula. Okey. Warrabi'. Orang tasawuf yang fana tak terangkat taklif. Masyuk Jadi ahli tasawuf lagu tu. Tak terangkat taklif. Selagi mana tak gila. Allah Alam, fana tu keadaan dia macam mana. Allah Alam. Saya tak tahu sangat bab tasawuf ni. Cuma selagi mana tak gila, tak terangkat taklif. Fana tu keadaan macam mana, Allah Alam. Tu kena tanya ahli tasawuf lah. Yang ke seterusnya wal qiraatul Fatihah. Membaca Fatihah sempurna daripada awal sampai akhir 7 ayat pada setiap rakaat. Ini rukun yang keempat. Baca sama ada dengan menghafaz, semua kita hafazlah, ataupun ditalqinkan. Saya tak reti Fatihah. Tak, Ustaz Fazrul Hakim tolong baca, saya pun ikut. Dia baca, saya ikut. Ataupun dengan tengok Quran, buka handset baca ataupun tulis ayat tu dekat dinding ataupun kat kertas, tampal baca. Boleh? Jadi baca Fatihah tu bukan dengan wajib dengan menghafaz. Sama ada dengan talqin, dengan tengok Quran dan sebagainya. Wajib baca Fatihah sama ada solat tu solat yang sirriyah ataupun jahriyah. Sama ada imam ataupun makmum. Dan juga sembahyang seorang. Dalam sebuah hadis disebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salah tak bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Okey, masbuk macam mana masbuk? Masbuk ni orang yang tak sempat zaman untuk baca ataupun selesaikan Fatihah bersama imam. Jadi Zaid masuk sembahyang ketika imam sedang membaca Qul huwallahu ahad. Dia pun baca Fatihah dan sampai Maliki Yaumiddin imam pun rukuk. Itu masbuk. Tak, maka masbuk ni kita sebut gugur kewajipan dia. Gugur tu sama ada sebahagian Fatihah macam tadilah. Si Zaid ni baca sampai Maliki Yaumiddin, tak, imam rukuk, dia wajib rukuk, tak boleh habiskan Fatihah. Ataupun gugur seluruh Fatihah.
Contoh orang tu masuk-masuk, Allahu Akbar, imam pun Allahu Akbar rukuk. Jadi tak ada nak baca Fatihah. Dia terus wajib rukuk dengan imam dan dia gugur Fatihah ditanggung oleh imam. Itu masbuklah, akan datang pembahasan dia insya-Allah. Kita baca dalam kitab ni, saya nak habis dengan rukun hari ni. Akan datang tu baca syurut. Saya baca laju sikit. Syarat sah Fatihah ada 10. Yang pertama, mesti mendengarkan dirinya akan bacaan Fatihah tersebut. Kalau dia tu jenis mendengar lah. Kalau dia pekak, dia nak kuat setara mana suara. Tak. Jadi kalau orang tu telinga molek, dia baca biar dia dengar Fatihah tu. Sekira-kira tidak ada bunyi bising kat luar lah. Kalau ada bunyi bising kat luar, hujan ke apa, tak dia baca Fatihah tu, dia tak dengar. Tapi kalau tak ada bunyi bising, dia boleh dengar. Itu dah memadai dah. Walaupun dia semayang, dia tak dengar. Sebab kita ambil iktibar kebiasaan. Kebiasaannya bila tak ada bunyi bising, bacaan setara tu dah dengar, dah. Jadi sekali ni kamu baca tak dengar sebab apa bunyi bising, maka tidak ada masalah. Walaupun tak dengar, sembahyang tu dah sah, Fatihah tu dah okey. Kemudian kena susun bacaan Fatihah tu mengikut tertib. Tu. Kalau tidak ikut tertib, maka kita ada dua perincian. Yang pertama, sengaja tak ikut tertib. Sengaja tak ikut tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Batal semuanya. Itu kalau sengaja tidak ikut tertib. Tapi kalau terlupa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tak ingat. Tak ingat sedang semayang ataupun tak ingat Fatihah. Jadi kita sebut yang dia dahulukan tu tidak dikira. Tidak dikira. Lepas tu dia nak buat lagu mana? Dia kena sambung Fatihah daripada awal. Maknanya tadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu dia ambil siratal ladzi. Siratal ladzi tu cancel. Dia kena sambung apa? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin sampailah habis. Boleh? Yang ketiga, syarat ketiga untuk sah Fatihah, mesti dia berturut-turut. Membaca Fatihah secara berturut-turut antara kalimah-kalimah Fatihah. Maka tidak boleh dipisahkan antara kalimah dan kalimah lebih daripada kadar satu nafas. Kalau dipisahkan dengan zikir asing yang tidak ada kaitan dengan sembahyang, sekalipun sikit, contohnya sebahagian ayat daripada Al-Quran ataupun Alhamdulillah bagi orang yang bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Bersin. Bila bersin disebut Alhamdulillah. Tak. Ketika itu kita sebut batal bacaan. Sembahyang tak batal. Batal bacaan dan dia kena ulang Fatihah daripada awal. Tapi kalau dipisahkan antara ayat dengan ayat, antara kalimah dengan kalimah, dengan perkara yang ada maslahat dengan sembahyang, tak. Contohnya amin. Tak, dia baca Fatihah, Maliki yaumiddin, imam pun amin, dia pun amin sekali dengan tu imam. Lepas amin tu, dia terus sambung. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai habis. Boleh? Ataupun tengah baca Fatihah, Maliki yaumiddin, imam sujud tilawah, dia pun sujud tilawah. Bangun daripada sujud tilawah, dia terus sambung apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ataupun ketika mana baca Fatihah, dia dengar ayat azab. Dia pun sebut Allahumma inni a'udzubika minan nar. Dia dengar ayat rahmat. Allahumma inni as'aluka rahmata wa ridwan. Contoh. Tak, lepas dia doa tu, dia terus boleh sambung Fatihah. Sambung je, tak ulang Fatihah daripada awal. Syarat seterusnya muka surat 158. Dia kena meraihkan huruf-huruf Fatihah dan juga sabdu-sabdu Fatihah yang ada 14. Yang 14. Sabdu ni ada 14 dalam Fatihah. Kalau dia gugurkan satu huruf ataupun tukar satu huruf dengan huruf yang lain, ataupun menggugurkan sabdu sedangkan dia mampu untuk buat yang betul, tak? Walaupun dengan cara belajar, maka ketika itu wajib bagi dia ulang balik Fatihah, ulang balik benda yang dia baca salah tu, tak? Dan juga selepas daripada ayat yang dia baca salah. Kalau sebelum dia rukuk, kalau dia rukuk juga secara sengaja, maka batalah sembahyangnya. Mudah je. Dia baca Fatihah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tak baca sabdu. Maknanya lagilah cahaya matahari kamu yang aku sembah
dan cahaya matahari kamu yang aku minta pertolongan. Itu kalau iyyaka tanpa satu iyun. Iyun ni cahaya matahari. Ad-daw. Tak, sedangkan makna asal apa dia? Kepada kamu aku sembah dan kepada kamu kami meminta pertolongan. Aku meminta pertolongan. Jadi dia baca ayat tu secara terlupa lah. Tak, dia tinggal sabdu. Maka kita sebut ayat yang kamu baca tu terbatal. Tak dikira. Lepas tu nak buat lagu mana? Ulang Fatihah daripada awal tak? Ulang balik ayat tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai habis. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai habis. Jangan ulang ayat tu je. Ulang ayat tu dan juga ayat selepas tu lah. Sebab kalau sebelum tak sah, selepas pun tidak sah. Tak? Tu. Tapi kalau dia tak buat begitu. Dia baca salah. Habis Fatihah dia tahu dah dia salah. Dia rukuk dulu. Dia tahu hukum tak boleh. Sembahyang batal. Boleh? Sembahyang batal. Seterusnya, jangan buat kesilapan yang mengubah makna. Contoh, an'amtu, an'amti. Tak? Yang tu membatalkan yang tu kalau dia buat juga, maka ada perincian. Kalau dia tahu dan sengaja buat, dalam masa yang sama dia mampu untuk buat yang betul. Dia mampu, dia reti sebut an'amta alaihim, suratul ladzina an'amta alaihim. Tak? Dia pisah baca an'amtu, an'amti, sembahyang batal. Sebab apa? Dia tahu tu salah, buat juga. Sembahyang batal. Kalau dia jahil ataupun lupa yang dia tu sedang sembahyang, maka kita sebut yang terbatal hanya bacaan. Yang terbatal hanya bacaan bagi kalimah tersebut. Sembahyang masih belum batal. Lepas tu nak buat apa? Bila bacaan batal, ulang balik bacaan tu. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang kalimah tu dan ayat selepas itu. Kalau dia rukuk dulu sebelum dia ulang an'amta dengan betul, maka sembahyang dia batal. Bila sembahyang dia batal? Kalau dia sengaja rukuk dulu dan dalam keadaan dia tahu hukumnya haram. Tapi kalau dia rukuk, sebab apa? Sebab dia tidak tahu hukumnya haram. Dia tak tahu hukum rukuk dahulu. Sebelum betulkan bacaan tu haram. Dia tak tahu hukum tu. Tak? Ataupun dia terlupa yang dia sedang sembahyang. Maka dia rukuk terus. Sebelum apa? Ataupun dia terlupa hukum. Ataupun dia terlupa yang dia tu sedang sembahyang. Maka dia rukuk sebelum dia betulkan bacaan an'amta alaihim. Boleh? Ketika itu kita sebut rakaat itu tidak dikira. Nanti kamu kena bangun satu rakaat lagi sebab rakaat pertama tu cancel. Boleh? Okey. Yang ketiga, perincian yang ketiga, orang yang memang tak mampu nak baca dengan betul. Orang kampung, puas belatih dah sebut. Tak reti-reti. Tak? Maka sembahyang dia kita sebut sahih. Sah sahaja, tidak ada masalah. Syarat seterusnya, jangan baca Fatihah dengan qiraat yang asing, yang mengubah makna. Kalau baca juga dengan qiraat yang asing, yang asing lah, yang sehingga mengubah makna, secara sengaja, tahu hukum haram, maka sembahyang batal. Seterusnya kena baca semua ayat Al-Fatihah, iaitu 7 ayat termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia baca Fatihah, sebelum dia rukuk dia syak, maka kita sebut ada dua perincian. Kalau dia syak pada aslul qiraah, maknanya aku ni baca Fatihah ataupun tak. Ketika itu dia kena baca Fatihah baliklah. Sebab al-aslu al-adam. Tapi kalau dia syak, aku baca Fatihah tadi cukup ayat ke tak? Ke 6 ayat je aku baca. Ketika itu kita sebut tidak ada masalah, terus dia boleh rukuk. Boleh? Jadi kalau sebelum rukuk datang syak, kita sebut ada dua perincian. Kalau syak itu pada aslul qiraah, aku baca ke tak Fatihah tadi? Ketika itu kena ulang balik baca Fatihah daripada awal. Kalau syak tu datang pada bilangan ayat, aku baca 6 ayat ke 7 ayat ke 5 ayat tadi, pening lagu tu. Tak, ketika itu fala syai'a alaihi, dia boleh terus rukuk. Kakak baringan tadi. Boleh? Seterusnya, hendaklah Al-Fatihah dibaca dalam bahasa Arab. Ayat Quran dibaca dalam bahasa Arab. Dan ayat Quran tak boleh diterjemah, tidak boleh diterjemahkan sama sekali di dalam sembahyang. Sekalipun tak mampu bahasa Arab, tak boleh terjemah. Sebab pada bahasa Arab tu ada al-i'jaz. Kalau kita terjemah, hilang al-i'jaz tersebut. Begitu juga kalau badal bagi Fatihah. Tak erti Fatihah dia baca 7 ayat Al-Quran yang lain.
Tak mampu juga baca 7 ayat Quran yang lain nak terjemah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau doa ataupun zikir, dia tak mampu baca dalam bahasa Arab zikir ataupun doa, maka dia boleh terjemah. Boleh? Okey. Seterusnya mesti semua sekali Fatihah dibaca ketika sedang berdiri, sama ada berdiri tegak ataupun berdiri yang telah kita bincang tadi lah. Berdiri yang lebih hampir, berdiri secara condong, menunduk tapi lebih hampir kepada lebih hampir kepada berdiri, kepada qiyam. Tu. Jadi mesti semua Fatihah, seluruh ayat Fatihah dibaca ketika qiyam ataupun badal bagi qiyam. Seterusnya tidak ada sarif, tidak ada perkara yang melarikan tujuan kita baca Fatihah tu. Sekira-kira memang kita niat dengan bacaan Fatihah tu Fatihah, ataupun kita tak niat apa-apa, kita baca je. Kalau kita niat Fatihah aku ni sebagai sana', sebagai puji-pujian kepada Allah, ketika itu tidak sah, tidak dikira Fatihah tersebut. Boleh? Jadi baca Fatihah tak niat apa-apa, yang tu okey. Atau membaca Fatihah memang niat nak baca Fatihah sebagai rukun, maka okey, tidak ada masalah, sah. Baca Fatihah dengan niat sana', nak puji Allah Ta'ala semata-mata, tidak sah. Kalau orang tu jahil untuk baca Fatihah, nak buat lagu mana? Dia sebut ada perincian. Tak erti Fatihah, kena belajar. Tak erti juga, pindah kepada 7 ayat Al-Quran lah. Dan ayat Quran tu, mesti huruf dia tu sama banyak dengan huruf Al-Fatihah secara dhannan. Secara apa? Dhannan. 7 ayat tu sama ada 7 ayat bersambung terus, ataupun 1 ayat daripada surah ni, 1 ayat daripada surah ni, tidak ada masalah. Kalau tak boleh juga 7 ayat, maka pindah kepada 7 jenis zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. 7 lah, ambil 7. Ataupun doa. Dan zikir ataupun doa tu pula mesti doa akhirat. Kalau tak mampu doa akhirat, baru boleh pindah kepada doa yang berkait dengan dunia. Dan samalah. Huruf zikir ataupun huruf doa tak boleh kurang daripada huruf Al-Fatihah. Selesai. Okey, kalau seseorang tu mampu sebahagian Fatihah sahaja dan sebahagian zikir, maka datangkan dua-dua. Saya boleh sebahagian Fatihah, itu sebahagian zikir. Maka datangkan sebahagian Fatihah tu, kemudian datangkan baki tu dengan zikir. Kalau dia mampu Fatihah sahaja, maka ulang sahaja Fatihah tu. Maksudnya dia baca sampai Maliki Yaumiddin, yang lain tak lepas. Mulut tak boleh nak pergi. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin, ulang 2 kali 3 kali. Sekira-kira ayat yang dia baca itu menyamai huruf Al-Fatihah. Kalau dia tak hafal kecuali apa? Zikir sahaja, maka ulang. Zikir itu pula sebahagian zikir, bukan 7 zikir. Dia hafaz, dia ingat 7 zikir. Dia boleh sebut 7 zikir, 3 zikir sahaja, maka datangkan 3 zikir tersebut secara berulang-ulang sehingga huruf yang dibaca berbetulan dengan huruf Al-Fatihah secara dhannan. Kalau tak mampu juga baca zikir ataupun doa dalam bahasa Arab, kita sebut tadi boleh terjemah. Boleh terjemah ke dalam bahasa Melayu. Kalau terjemah pun tak erti, tak pandai, maka duduklah. Berdirilah. Diamlah. Tak sekadar bacaan Fatihah. Mana duduk saja lagu ni. Diam lagu ni. Sekadar 25 saat, sekadar selesai Fatihah, kemudian kamu rukuk. Boleh? Tu. Yang seterusnya, rukun seterusnya ar-rukuk. Pada setiap rukun lah. Lughatan mutlaqu al-inhina. Sudut lughahnya semata-mata menunduk, itu rukuk. Sudut syara'an dalam kitab Syekh Mustafa sebut apa? An yanhaniya bi ghairin khinasin qadra bulughi rahataihi rukbataihi ma'a tidari khilqatihi. Wa hadha aqallu rukuk. Jadi sekurang-kurang rukuk sudut syarak ialah apa? Kita menunduk sehingga tapak tangan, bukan hujung jari tak. Tapak tangan ni sampai ke lutut. Bukan mesti letak kat lutut, tak. Sekira-kira kalau kita nak letak kat lutut tu boleh. Walaupun kita tak letak, dah memadai. Dan disyaratkan juga tanpa wujud inkhinas. Tanpa wujud apa? Tak boleh terjemah Fatihah. Kalau terjemah sembahyang tak sah. Tak boleh terjemah. Ayat Quran tak boleh terjemah. Boleh tak? Yang boleh terjemah tu zikir. Okey. Jadi rukuk, tunduk, sekira-kira tapak tangan ni
boleh sampai ke lutut. Walaupun tak letak betul tapak tangan di lutut. Dan disyaratkan juga tanpa inkhinas. Apa dia? Inkhinas ni apa dia? Inkhinas ni an yutaqti'a ajizatahu wa yarfa' ra'sahu wa yuqaddim sadrahu. Itu inkhinas. Boleh tak? Dada ke depan, kepala ke atas, punggung ke belakang. Kaki dia agak apa? Terlipat lah. Itu inkhinas. Bila kita buat inkhinas, tapak tangan ni memang sampai apa? Sampai ke lutut. Tapi ada inkhinas, maka tidak sah lah apa dia punya rukuk macam ni inkhinas. Ni. Punggung ke belakang, dada ke depan, kepala ke atas. Kaki kita tu bengkok sikit lah. Jadi tapak tangan tu memang kena lutut. Tapi wujudnya inkhinas. Punggung ke belakang, dada ke depan, kepala ke atas. Tak? Itu dipanggil inkhinas. Bila wujud inkhinas. Macam mana ni? Nabi buat tadi? Tak tengok. Nanti Nabi buat lagi. Jadi sekalipun tapak tangan boleh sampai ke lutut, ketika itu tidak sah. Tidak sah. Okey. Siapa yang tidak mampu untuk rukuk dengan sekurang-kurang rukuk tadi, maka dia awma'a bi ra'sih. Dia buat isyarat guna kepala dia. Boleh? Fa in ajaza 'anil ima' bil ra's, jangan kata. Awma'a bit tarf. Kalau tak mampu juga rukuk menggunakan kepala, isyarat kepala, tak, maka dia bagi isyarat dengan at-tarf, dengan mata lah. Okey, kesempurnaan bagi rukuk bagi hak orang yang berdiri ialah belakang dia tu rata molek seperti satu kertas. Dan dia punya betis berdiri tegak. Jangan kepok, berdiri tegak. Tak, lepas tu tapak tangan dia pegang ke lutut. Dalam keadaan jari jemari dibuka sedikit dan menghadap ke kiblat. Boleh? Dan sekurang-kurang rukuk bagi orang duduk, kita dah sebut tadi, mesti dia menunduk sekira-kira dahi dia tu berada di hadapan dia punya lutut. Dan kesempurnaan rukuk bagi orang yang duduk ialah apa? Dia tunduk sekira-kira dia punya dahi sampai di tempat dahi kalau dia sujud. Boleh? Jadi sekarang ni tak adalah dia sentuh kepala dengan tanah sebab bukan sujud, dia nak rukuk. Boleh tak? Tu. Dan disyaratkan untuk sah rukuk ni, tak? Jangan tunduk tu niat selain daripada rukuk. Tak? Jangan tunduk niat selain daripada rukuk. Nak sah lagu mana? Tunduk tu memang niat untuk rukuk. Ataupun niat untuk rukuk dan lari daripada panah ke. Tengah-tengah sembahyang orang panah. Jadi kita pun niat untuk rukuk dan lari daripada panah. Elak daripada panah. Sah juga kalau gabung. Ataupun atlak. Semua kita atlak lah. Kita tak niat nak rukuk, nak sujud tak. Kita tunduk tu kita tak niat nak sujud. Tak niat nak rukuk tak. Ataupun atlak juga sah. Tapi kalau tunduk tu niatnya ya selain daripada rukuk. Contoh tengah semayang. Ada orang panah kita daripada tepi. Kita pun elok. Alang-alang tunduk baik aku sujud. Alang-alang tunduk baik aku rukuk. Jadi pun kita pun rukuk. Semayang. Rukuk tu tidak sah. Rukuk tu tidak sah. Bila rukuk tidak sah, nak buat lagu mana? Berdiri balik iktidal, lepas tu rukuk balik. Boleh? Tu. Yang keenam, wattuma'ninatu fih, ay fir rukuk. Apa dia tuma'ninah? Sukunul a'dha'. Tetapnya, diamnya anggota selepas dua pergerakan. Jadi tadi kita berdiri. Allahu Akbar. Bergerak tak? Diam sekejap, barulah kita bergerak balik. Sami Allahu liman hamidah. Jadi diam antara dua pergerakan. Itulah kita panggil sebagai at-tuma'ninah. Allahu Akbar. Diam kejap. Sekadar subhanallah. Qadara subhanallah. Kita pun sami Allahu liman hamidah. Jadi diam antara dua pergerakan. Itu kita panggil tuma'ninah. Kalau budak semayang tak ada tuma'ninah lah. Tak. Dia nak menipu mak dia tak ada gamak. Tapi member ajak main bola futsal kat luar. Jadi dia pun dia semayang pecuk. Allah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Abang semayang dah? Semayang dah. Alhamdulillah. Nak semayang lagu tu tidak sah. Boleh? Tu.
Ustaz, kalau dia sembahyang, dia rukuk. Kalau dia sembahyang, rukuk dia tu lebih daripada orang. Sepatut rukuk kadar ni. Tak, dia gini. Okey, rukuk lebih tu. Melampau rukuk tu. Boleh tak cover tempat tumak ninah? Kita sebut tak boleh. Kamu tunduklah setara mana pun. Selagi mana tidak ada sukun al-a'dha' diam anggota badan. Tak, antara dua pergerakan ketika itu kekal tidak dapat tumak ninah. Kalau syak, kita rukuk. Kita i'tidal. Ketika i'tidal, kita syak. Aku tadi rukuk, ada tumak ninah ke tak ada? Maka kita kena tunduk balik, rukuk balik, tumak ninah dengan yakin dulu, barulah kita i'tidal balik, kemudian kita sujud. Tak? Tu. Yang ketujuh, wal-i'tidalu i'tidal. Al-i'tidalu lughatan al-musawah wal-istiqamah. Sudut syaraknya apa? Seseorang tu kembali kepada keadaan sebelum dia rukuk. Jadi sebelum kita rukuk, kita berdiri tegak tak? Lepas tu baru kita rukuk. I'tidal tu kita kembali berdiri tegak. Itulah kita panggil al-i'tidal. Syarat nak sah i'tidal ada dua. Yang pertama apa? Kita bangun untuk i'tidal tu, kita tidak niat selain daripada i'tidal. Contoh kita rukuk. Lepas tu ada panah daripada bawah. Orang nak panah kita ketika mana kita rukuk. Jadi kita bangun, nak elak daripada panah. Alanglah bangun, aku jadikan bangun ini sebagai i'tidal, sembahyang tidak sah. Ataupun kita sebut yang lebih tepat, i'tidal tidak sah. Lepas tu nak buat apa? Tunduk balik, lepas tu bangun balik, i'tidal dengan tunduk balik, lepas tu bangun balik. Dan lepas tu sembahyang macam biasalah sampai habis. Yang kedua, jangan kita panjangkan secara sengaja i'tidal tersebut. Tak boleh kita panjangkan. Sebab apa? Sebab i'tidal ni rukun pendek. Kalau sengaja panjangkan, maka batal sembahyang. Panjang setara mana tu? Panjang sehingga muat zikir yang warid dalam i'tidal dan juga muat Fatihah. Contohlah Fatihah kita sebut 20 saat. Zikir yang warid ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih bil samawati. Kalau kita nak baca sampai habislah, kita sebut 10 saat. Jadi 10 saat zikir, 20 saat Fatihah. Tak, kita baca zikir ketika i'tidal tu, kita baca kadar 30 saat. Tak, 30 saat sembahyang kita batal. Batal tu pun kalau kita ikut pandangan yang mengatakan i'tidal dan duduk antara dua sujud tu rukun pendek. Ada pandangan mengatakan ianya rukun panjang, maka kalau ikut pandangan tu kita nak panjang setara mana pun tidak ada masalah. Mengikut pandangan yang mengatakan tidak boleh panjang, mereka juga mengecualikan kalau kita baca kunut. Kunut kan ketika i'tidal. Tak. Kita baca panjang tak? Baca i'tidal panjang lah. Tidak ada masalah. Sebab apa? Kita baca kunut ataupun kunut rawatib, kunut nazilah ke, kunut bulan Ramadan tu dalam witir. Tak, ketika itu tidak ada masalah kalau dia panjangkan i'tidal. Boleh? Selesai. Boleh tak? InsyaAllah. Fiqh ni poin penting tu kena ingat dengan baik. Lepas tu baca sendiri tidak ada masalah. Tu. Tak semua benda lah kita nak ambil daripada guru. Kita faham dengan baik satu dua kitab, yang lain tu kita baca lah. Panjang i'tidal itu dikira sekali 10 saat wirid. Ya, dikira sekali. Sebab tu saya sebut adhabitu tuli an yakuna bihaitsu yas'u dzikra al-warida fihi ma'al Fatihah. Muat zikir 10 saat, zikir yang warid dalam i'tidal ditambah dengan 20 saat Fatihah. Jadi kalau kita baca zikir ketika i'tidal 30 saat, maka sembahyang kita batal. Kalau sengajalah. Kalau tak tahu hukum tak batal. Boleh? Itu kalau kita ambil pandangan yang mengatakan ianya rukun pendek. Tapi sebahagian kitab saya baca dhabit bagi tul tu sekadar zikir itu seperti Fatihah. Sekadar zikir itu seperti Fatihah. Jadi tak gabung dengan apa? Tak gabung dengan bacaan zikir dan juga Fatihah. Tak, dia Fatihah sahaja. Maksudnya zikir tu kamu baca sekadar 20 saat dah batal lah. Allah alam. Mungkin ada khilaf pun kat sana. Tolong tu approve Ustaz Amirul. Ada sahabat yang baru masuk tu. Ada sahabat tu dah daftar dah. Wan Nazir tu tak tahu. Abdul Azim tu rasa tak apalah, biar dululah. Saya tengok.
Okey. Wasamin yang ke berapa ni? Yang ke 8 yang ke-8. At-tuma'ninatu fih, tuma'ninah ketika mana i'tidal, mudah. Rukuk. Kita gerak tak? Allahu akbar. Itu selesai. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah, kita gerak. Diam sekejap sebelum kita tunduk untuk sujud. Jadi diam antara dua pergerakan itulah dipanggil sebagai apa? Sebagai at-tuma'ninah. Kalau syak apa semua kita dah bincang tadi. Seterusnya wasujudu. Sujud 2 kali lah. Tak, sujud 2 kali bagi setiap rakaat. Boleh? Sujud 2 kali bagi setiap rakaat. Dengan meletakkan setiap juzuk daripada 7 anggota. Dahi ni. Tak. Lebar dia daripada tempat tumbuh rambut sehingga kening. Panjang dia daripada hujung ni tarik ke atas. Itu kita panggil dahi. Jadi dahi mesti kena ke lantai. Walaupun sebahagian dahi. Itu satu anggota. Lepas tu 2 tangan, tapak tangan. Ataupun tapak jari. Tapak tangan ataupun tapak jari. Tapak tangan ni. Tapak jari ni. Pilihlah nak tahu mana saja. Yang penting tapak. Jadi 2, 3. Lepas tu lutut. Tak. Dah 5. Lepas tu kaki. Iaitu tapak kaki. Tapak kaki. Tapak jari. Tapak jari kaki. Tapak kaki tak boleh. Mesti tapak jari kaki. Tangan boleh. Tapak tangan ataupun tapak jari tangan. Kalau kaki mesti tapak jari kaki. Boleh? Jadi mesti 7 anggota tu diletakkan pada apa? Pada lantai lah. Pada tempat sujud. Dan mesti 7 anggota tu diletakkan secara serentak. Maksud dia apa? Mesti ada satu ketika sekadar tuma'ninah 7 anggota tu ada di tanah. Bersekali, serentak. Kalau seseorang tu letak tangan, ketika mana dia nak letak kaki, dia angkat tangan. Tak? Jadi ketika itu kita sebut tidak ada satu masa kadar tuma'ninah 7 anggota itu melekat di tanah. Malah 5 anggota lekat di tanah. Ketika mana 5 anggota itu lekat di tanah, ada 2 anggota lain yang tidak lekat di tanah. Sebab apa? Anggota itu dah lekat awal di tanah. Dah diletakkan awal di tanah. Ketika itu tidak sah. Mesti 7 anggota tu dalam satu ketika kadar tuma'ninah semua sekali di tanah. Lepas tu nak angkat-angkat lah. Tak boleh kita tak sebahagian lain kita angkat. Kita tak sebahagian lain kita angkat. Sehingga tidak ada waktu pun kadar tuma'ninah 7 anggota tu bersekali serentak ada ditekap di tanah. Itulah bahasa saya. Boleh? Tu. Lepas tu dahi kena buka lah. Mesti sebahagian dahi kena ke tanah. Tak boleh sembahyang gini. Sujud ni tidak sah. Mesti sebahagian dahi. Kalau macam ni boleh. Sebab sebahagian dahi lekat di tanah. Lepas tu tangan, 2 lutut, 2 kaki. Itu tidak disyaratkan apa? Terbuka. Okey. Sujud ni pada sujud syarak maksud apa? Mubasyaratu ba'd jabhatil musalli ma yusalla alaihi min ardin aw ghairiha. Ni sebahagian takrif lah. Ada takrif yang lain juga bagi sujud ni. Ala kulli hal disebut kat sini mubasyarah. Menyentuhnya seorang yang sembahyang akan sebahagian dahinya ke atas tempat yang dia sujud. Tu. Jadi sentuh dahi saja ke tempat sujud itu panggil sujud. Tapi nak sah sujud mesti 6 anggota yang lain tu juga rapat ke tanah, menyentuh ke bumi. Gitu cerita dia. Boleh. Dan disyaratkan untuk sahnya sujud 7 syarat. Yang pertama, tadilah. Jangan kamu tunduk itu niat selain daripada apa? Niat selain daripada apa? Daripada sujud. Seperti mana telah kita bincangkan dalam bab rukuk tadi. Tak. Saya tengah sembahyang, saya tengah i'tidal. Tak. Tengah baca Subhana Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Nak baca zikir panjang ni, tiba-tiba Ustaz Amir tolak saya daripada belakang. Jadi pun saya terjatuh. Alang-alang terjatuh, baik aku sujud. Tak boleh. Saya kena bangun balik, berdiri tegak, barulah sujud semula. Sebab apa? Tadi saya tunduk bukan atas niat sujud. Boleh? Sekarang ni saya tunduk memang niat untuk sujud. Ustaz memang kena niat sujud tak? Kita sebut dah tadi, kalau kita atlak, tak niat apa-apa pun boleh, tidak ada masalah. Yang memberi mudarat kalau kita tunduk tu kerana benda lain. Tadi kita tunduk bukan kena sujud. Aku kena tolak dengan orang lain tadi. Tak?
Bukan nak sujud. Tengah baca zikir ni. Tadi aku nak sempurnakan zikir aku dulu. Lepas tu baru aku nak sujud. Jadi orang dah tahu, alah aku sujud terus. Dah sebab muka dah tersebar ke tanah. Itu tak boleh. Boleh? Okey, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat sah yang kedua, kita dah terang tadi lah. Syarat sah yang ketiga, itu pun dah diterang. Apa dia? Mesti tidak ada penghalang antara kita punya dahi dengan apa? Tempat sujud kita. Kalau ada penghalang, maka sembahyang kita batal kalau kita sengaja buat. Tahu dah tak boleh, pisah juga sembahyang lagu ni. Jadi sujud lagu ni. Sembahyang kita batal lah. Sebab apa? Kamu tahu ianya membatalkan sembahyang, buat juga batal. Tapi kalau tak tahu, tak, maka kita sebut sujud tu batal. Lepas tu nak buat lagu mana? Sujud semula. Sujud semula. Keempat, mesti melepaskan kepala dia. Bila sujud, lepaskan kepala. Biarkan kepala jatuh. Sekira-kira kalau ada kapas tu tenggelam. Disebabkan berat kepala. Jadi tak boleh kita tunduk. Tak. Kepala kena ke tanah. Tapi dalam keadaan kita masih imbang. Imbang kepala daripada betul-betul terlepas jatuh ke tanah. Boleh? Kita masih mengimbangi. Contoh ni tanah. Saya imbang. Tak. Ketika itu tidak sah. Jadi nak buat lagu mana mesti lepas. Mesti lepas betul kepala biar jatuh ke bawah. Lepas tu nak tanya Ustaz bagi hitam. Baru nampak asarus salihin. Tak perlulah. Tak. Kita sekadar apa? Letak kepala sekira-kira. Kalau ada kapas tu tenggelam ke bawah. Okey, syarat seterusnya at-tankis. Kalau tersujud atas rambut. Kalau seluruh rambut macam ni. Tak. Lepas tu dia pun duduk antara dua sujud baru perasan. Kena sujud balik lah. Kena sujud balik. Sebab sujud tadi tidak sah. Tapi kalau rambut macam ni. Ada sebahagian dahi dia kena ke tanah, maka tidak ada masalah. Sebab sujud bukan disyaratkan semua dahi ke tanah. Tak. Sebahagian dahi sahaja. Apa dahi kita dah sebut tadi maksud dia. Apa syarat kelima mesti tangkis. Tangkis ni apa? Mesti asafil. Iaitu bahagian punggung dan keliling punggung. Mesti lebih tinggi daripada a'alih. Iaitu daripada bahu dan juga kepala dia. Macam kita sembahyang sokmo tu lah. Punggung kita ke atas. Kepala kita, bahu kita ke bawah. Betul tak? Ke sembahyang gini. Tak ada sembahyang gini. Tak. Jadi kalau seseorang tu sembahyang atas kapal atau atas sampan. Tak. Jadi disebabkan gelora. Tak. Jadi tu ombang-ambing lah. Menyebabkan sembahyang dia sekejap punggung ke atas, sekejap punggung ke bawah, sekejap punggung ke atas, sekejap punggung ke bawah. Tu. Boleh. Ketika itu kita sebut wajib sembahyang juga. Sebab kamu duduk pantai, memang gitulah cerita dia. Duduk dalam laut ni. Tak, cuma nanti wajib ulang. Sebab apa wajib ulang tu? Sebab jarang-jarang berlaku keuzuran seperti itu. Berbeza orang yang sakit. Orang yang sakit. Dan kalau dia nak sembahyang, memang punggung dia tu akan ke bawah. Mana kalau kita tengok nampak punggung ke bawah, dia punya apa? Bahu ni ke atas. Tu ketika itu kita sebut sembahyang dan tak perlu ulang balik sembahyang. Sebab apa? Sebab sakit ni sentiasa ada kat badan. Jadi uzur tu uzur yang daim berterusan dengan dia. Ustaz, kalau saya nak sujud biasa tak boleh. Mana tidak boleh terhasilnya tangkis. Kalau saya ambil bantal, saya sujud atas bantal akan terhasilnya tangkis. Ketika itu wajib ambil bantal dan sujud atas bantal. Boleh? Ada orang ni, nama dia Zaid. Dia nak sujud, kalau tanpa bantal, dia tak berlakunya tangkis. Tidak menyebabkan punggung ke atas, bahu kat bawah. Tapi kalau dia ambil bantal, dia sujud atas bantal, tak, akan berlakunya tangkis. Terhasilnya tangkis. Kita sebut, kalau terhasil, maka wajib kamu sujud atas bantal. Kalau tidak terhasil tangkis, tak, kamu nak sujud atas bantal, tapi tangkis tidak terhasil. Tak ada faedah lah. Maka tak wajiblah sujud atas bantal. Sebab apa? Kalau sujud pun tak terhasil tangkis. Dan begitulah kita sebut kalau orang tu mengandung perut besar sangat, tak boleh nak sujud. Kecuali atas bantal. Kalau kamu sujud, wahai wanita, atas bantal, terhasil tak tangkis? Terhasil. Maka wajib sujud atas bantal. Kalau tidak terhasil, sujudlah sekadar yang kamu mampu dan tak wajib sujud atas bantal. Boleh? Pelayar. Semayang, kena ulang semua semayang. Jangan sebagai uzrun nadir. Wallahu alam lah kalau berterusan setiap hari perkara itu berlaku kat atas diri dia.
Adakah dianggap sebagai udhrun daim? Bagi saya masih udhrun nadir lah. Allah a'lam. Tapi nas kita sebut udhrun nadir. Dan hari ni pun tidak ada orang yang belayar yang bergerak-gerak kapal ni. Biasa kalau belayar naik kapal besar, itu semayang dalam keadaan biasa boleh, tidak ada masalah. Atas tu rata molek, lepas tu tak ada pergerakan yang kuat. Ni kita ni safinah, kapal kecil. Naik kapal kecil, sampan kecil. Yang tu kalau berombak, puas lah. Tak. Allahu'alam. Okey, yang keenam, syarat yang keenam, nak sah apa dia? Kita tak boleh sujud dalam keadaan dahi kita sujud ke atas satu perkara yang apa? Yang bergerak ketika mana kita bergerak. Boleh. Ketika saya sembahyang, baju saya bergerak tak dengan saya bergerak? Kopiah bergerak dengan saya. Ridak bergerak dengan saya. Jadi ketika sujud, saya tak boleh sujud di atas ridak. Tak boleh sujud di atas ni. Kum ni. Contoh dia besar, saya tak boleh sujud atas dia. Sebab apa? Dia bergerak ketika mana saya sembahyang. Boleh? Tu. Perempuan nak sujud atas dia punya telekung. Tak boleh. Sebab telekung tu bergerak ketika mana dia sedang bergerak dalam sembahyang. Boleh? Ustaz, kalau ridak tu panjang. Tak. Jadi, bila ridak tu panjang, ada sebahagian ridak tu bergerak ketika mana orang tu sembahyang. Tapi bahagian hujung ridak tu tak bergerak ketika mana orang tu sedang sembahyang. Maka kita sebut kalau dia sujud di atas bahagian yang tak bergerak ketika mana dia sedang sembahyang, tak batal. Kalau dia sujud di atas bahagian yang bergerak ketika mana dia sedang sembahyang, batal. Serban. Tak. Tiba-tiba ekor serban jatuh ke depan, kita sujud atas serban tu. Tidak sah sembahyang. Tidak sah sujud. Kalau sengaja buat, tahu hukum haram, tak. Sengaja pula buat, hukumnya batal lah sembahyangnya. Kalau tak sengaja, maka kena sujud semula. Sujud di atas ridak, tapak kaki di atas tanah. Boleh ke Ustaz? Sujud di atas ridak, tapak kaki. Makna ridak, kita sembahyang atas ridak. Lepas tu kita sujud. Lepas tu kita sembahyang, kita jadikan ridak tu sebagai sejadah. Lepas tu kita sujud atas ridak, tidak ada masalah. Sebab ridak tu bergerak tak? Ketika mana kita bergerak, tak. Ridak tu kita pakai, tak. Ridak tu kita tanggung tak? Tak. Maka tidak ada masalah lah. Macam sejadah tu lah. Tu. Rambut bergerak sekali. Cuma rambut ni, kenapa sujud atas rambut? Sujud atas rambut tidak sah atas dasar tadi. Atas dasar apa? Dia punya jabahah dia tu tidak sujud ataupun tidak kena ke atas tanah. Mana berlapik dengan rambut, tak boleh. Ataupun mungkinlah kita sebut alasan lain tidak sah tu sebab apa? Sujud atas satu perkara yang bergerak ketika mana dia bergerak. Sebenarnya rambut ni anggota badan dia, Allah Alam lah. Sebut dalam kitab, tak boleh kita sujud di atas sesuatu yang kita pakai. Sesuatu yang kita tanggung. Kalau barang yang kita pakai dan kita tanggung itu bergerak ketika mana kita bergerak, ketika mana kita sedang solat. Banyak kali ketika mana. Yang ke-10, tamakninah dalam sujud. Itu jelaslah. Yang ke-11, duduk antara dua sujud. Ini wajib kita buat sama ada kita sembahyang berdiri, duduk ataupun irtija'. Dan syarat nak sah duduk antara dua sujud, macam rukuk tadi juga, ketika mana kita bangun daripada sujud untuk duduk antara dua sujud, jangan kita niat lari daripada sesuatu. Contoh tengah sujud ada ular, ada kala jengking, kita pun angkat kepala. Ala-ala angkat, kita jadikan angkat itu sebagai duduk antara dua sujud. Kita sebut sembahyang duduk antara dua sujud tu tidak sah. Lepas tu nak buat macam mana? Sujud semula. Tak. Kemudian bangkit semula duduk antara dua sujud. Sujud semula tu, tengok keadaan. Kalau tadi kamu dah sujud dan ada tamakninah, maka sujud kali kedua tu, kamu sujud jangan ada tamakninah. Sujud terus bangun, duduk antara dua sujud. Kalau tadi kamu sujud belum ada tamakninah, maka kamu sujud semula, tamakninah dulu, barulah kamu bangun untuk duduk antara dua sujud. Okey. Yang kedua, syarat kedua, jangan kita panjangkan
duduk antara dua sujud lebih daripada qadar zikir yang disyariatkan dalam duduk antara dua sujud, lebih daripada qadar apa? Lebih daripada qadar aqallu tasyahud. Macam tadi juga ni. Zikir yang disyariatkan kita sebut 10 saat. Sekurang-kurang tasyahud. Mana sekurang-kurang tasyahud maknanya tasyahud yang wajib kita baca dalam tahiyat akhir tu. Kita sebutlah 10 saat juga. Jadi zikir ketika mana duduk antara dua sujud jangan sampai 20 saat dan ke atas. Jangan sampai 20 saat dan ke atas. Kalau kita buat juga, panjangkan juga sengaja dan tahu hukum-hukumnya membatalkan solat. Okey, dikecualikan daripada syarat kedua tu. Tak. Tempat-tempat yang warid daripada Nabi memanjangkan duduk antara dua sujud, antaranya ialah solat tasbih, solat tasbih. Tak, ketika mana kita duduk antara dua sujud, kita baca zikir sebanyak 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika itu panjanglah zikir tu, sebab 10 kali nak baca zikir tu. Tak, duduk antara dua sujud kita jadi panjang, tidak ada masalah sebab warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12 at-tuma'ninatu fih, mana tuma'ninah dalam duduk antara dua sujud. Yang ke-13 at-tasyahudul akhir. At-tasyahudul akhir maksud dia apa? Tasyahud yang selepas tu kita bagi salam. Itu maksud dia. Maka kita tak boleh nak kritik lah. Ustaz, subuh macam mana dia ada tahiyat akhir? Nak kata tahiyat akhir mesti ada tahiyat awal. Tak? Tu. Sembahyang Jumaat macam mana boleh disebut tahiyat akhir? Nak ada tahiyat akhir mesti ada awal. Kita sebut tak? Tasyahud akhir maksud dia tasyahud yang selepas tu kamu bagi salam. Tak kisahlah ada tahiyat awal ke tak ada tahiyat awal. Tak kisah. Yang penting selepas daripada tasyahud tu kamu bagi salam, itu yang dimaksudkan tasyahud akhir oleh para fuqaha. Jawab belaka dah siap. Jadi kita ni umat berfikir. Ulama dulu umat berfikir. Kritis. Cuma bahasa tak sebut kritis. Semua benda yang ada pada orang ini ada belaka pada ulama dulu. Kritisnya, apa gratis, ikutlah benda nama. Tak. Tapi orang kata jumut. Tak jumut kalau baca hasiah ni, setiap lafaz tu dia kritik ke bawah tu. Sepatutnya kamu nak buat ayat lagu ni. Sepatutnya lafaz ni tukar dengan lafaz ni lebih sesuai. Kalau kamu sebut begini lazim daripada perkara tu, perkara ini. Dan perkara ini muhal. Tak boleh. Dia kritik orang atas. Tak. Sebab apa nak jaga syarak. Jadi Islam ni agama yang apa? Terjaga dengan baik lah. Budaya kritik ni berlaku sejak dulu sampai ke hari ni. Terus baca. Jadi at-tasyahudul akhir ada sekurang-kurang tasyahud dan kesempurnaan tasyahud. Kita baca sekurang-kurang tasyahud. At-tahiyyatu lillah. Jadi tidak adalah perkataan al-mubarakatus salawatu. Itu sunat tu. At-tayyibatu sunat. Yang wajib at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun. Tak baca alif lam. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Salamun. Tak baca assalamu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang wajib. Yang sempurna at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. 3 benda kita tambah. Al-mubarakatus salawatut tayyibat. Assalamu kita tambah alif lam. Alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu tambah alif lam. Alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tambah apa? Abduhu wa rasuluh. Dan disyaratkan untuk sah tasyahud tu ada 7 syarat. Muka surat 1 dan 4. Yang pertama, kita kena dengarlah seluruh tasyahud tu. Maksud seluruh tasyahud tu seluruh rukun. Syarat sah tasyahud ada 7. Syarat pertama kita mesti dengar tasyahud. Apa makna dengar tasyahud? Dengar aqallu tasyahud. Aqallu tasyahud tu kena dengar. Walaupun kamalu tasyahud kita tidak ada dengar. Sebab yang wajib dengar rukun je, yang sunat tak wajib dengar. Tapi tak dapat pahala kena dengar jugalah. Kita dengar bukan orang lain dengar. Kita bukan tok imam. Kita bukan nak mengajar orang baca tahiyat. Jadi biar kita seorang dengar. Kadang-kadang kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Nak ajar ke siapa dia? Jadi member sebelah dengar Allah Rabbi. Tak khusyuk semayang.
Jadi biar kita seorang dengar, bukan nak dengar ke orang lain. Yang kedua, mesti baca dalam keadaan duduk. Itu syarat nak sah tu. Kecuali kalau ada uzur lah, tak boleh duduk. Sembahyang berdiri, maka baca dalam keadaan berdiri. Yang kedua, tak baca dalam bahasa Arab bagi yang mampu. Kalau tak mampu, wajib belajar. Kalau tak erti juga pakai cerah, tak. Maka ketika itu terjemah, boleh terjemah sebab bukan Quran. Yang keempat, baca tasyahud bukan kerana, mesti tidak ada sarif. Kalau ada baca tasyahud ni, dengan niat nak memuji Allah, ataupun niatnya apa? Selain daripada tasyahud lah. Maka tidak dikira. Kena ulang balik tasyahud tu. Yang kelima, kena berturut-turut antara kalimah. Maka tak boleh dipisahkan antara kalimah-kalimah tasyahud dengan zikir ataupun dengan Quran. Melainkan yang sunat tu, yang kamal tu tidak ada masalah lah. Jadi kita pisahkan at-tahiyyatu dengan lillah tu dengan 3 kalimah. Al-mubarakatus salawatut tayyibat. Itu warid, tidak ada masalah. Yang tak boleh apa dia? Kita pisahkan dengan zikir dan Quran yang tidak ada kaitan. Contohlah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilah. Ini kan hurriyatul fiqh. Semua orang berfikir, semua orang ijtihad, semua orang baca ikut dia suka. Tak? Lepas tu keluarlah ajaran sesat. Pejam mata, baru tengok tadi kat Facebook. Pejam mata, kita dah sampai di Kaabah, alhamdulillah. Pejam mata lagi, pergi cium Hajarul Aswad. Pergi bau Kaabah, wangi. Tu. Waktu ramai tu belajar tu. Ilmu ni orang tak nak belajar. Low class. Ilmu fardu ain low class. Tapi ilmu yang rare macam tu, yang wow, ramai pergi menuntut tu. Ramai dengar, ramai. Faham tak? Kita hari ni berada pada akhir zaman. Fardu ain pun tak lepas. Tapi sibuk ilmu akhir zaman lah. Kalau belajar daripada sumber betul tak apa. Ni kompras apa tu, macam-macam sumber lah. Tok guru tu tak tahu asal mana pun tak tahu. Cakap belaka pasal agama. Tu jadi kena tengok molek lah siapa yang kita belajar tok guru tu, asal daripada mana, ilmu dia ambil daripada mana. Sebab hari demi hari makin ramai hak lipat ni. Hak sesat ni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lepas tu kena buat kerja lah sama-sama insya-Allah. Sikit seorang. Bila kita belajar ni, kita ajar orang lain pula. Kawan-kawan kita ajak majlis ilmu, jangan kita seorang. Ajak dengan baik, elok-elok. Biarlah tak dengar saya pun. Dengar orang lain. Tapi ajak kepada perkara-perkara yang bermanfaat begini. Dia boleh guna untuk hidup dia. Hidup kan sekejap. Tak. Paling-paling pun, yelah. Tak sekejap tu maknanya 40 tahun, 70 tahun. Tak. Jadi benda kita belajar nak guna lama. Daripada diam, Masya Allah kita dah sampai di Mekah. Okey, jom kita pergi bau Kaabah. Wangi. Nge-steam lagu tu. Mata-mata terangkat. Tak tahulah umat ni. Tapi salah kita jugalah tak mengajar. Kena mengajar lah insya-Allah. Belajar dengan niat mengajar. Belajar dengan niat mengajar. Jangan belajar saja tak. Okey, mengajar ni bukan mesti buka kitab. Sambil-sambil duduk dengan kawan-kawan member tak. Dia tanya hukum. Dia orang tak tanya kalau dia orang tak tahu kita jenis mengaji. Tak. Dia tahu kita jenis belajar, dia pun tanya. Jadi waktu tu kita tahu kepentingan ilmu, sambil-sambil jawab hukum, tak? Tu. Itu maksudnya, insya-Allah khair. Sama-samalah buat seorang tak jadi benda ni. Kena berkumpulan, berjemaah. Okey, terus. Yang kelima, al-muwalah. Tadi kita dah sebut. Cuma Syekh Mustafa sebut kat sini. Dimaaf kalau kita tambah illallahu wahdahu la syarikalah. Boleh, tidak ada masalah. Sebab ada warid dalam riwayat. Ataupun kita sebut ya ayuhan nabi. Tak, dalam yang sunat tadi ayuhan nabi je. Mana? Assalamualaikum ayuhan nabi. Jadi sebelum ayuha tu kita tambah ya. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Boleh, tidak ada sebarang masalah. Ataupun kita tambah alaikum. Assalamualaikum ayuhan nabi. Boleh juga. Okey. Tu dia. Yang keenam, jangan kita tukar lafaz
yang warid dengan lafaz yang lain walaupun sama makna. Contoh, Assalamualaikum ayyuhan nabi. Nabi kita tukar dengan rasul. Assalamualaikum ayyuhar rasul. Tidak boleh. Tidak boleh. Sengaja buat, tahu hukum batal sembahyang. Lepas tu sebut apa ni? Muhammadan. Sebut nama Nabi dengan nama Muhammad. Kita tukar dengan nama Ahmad, dengan nama Taha. Juga tidak sah. Okey. Yang ketujuh, meraihkan huruf. Ikut makhraj yang betul, kalimah-kalimah dia dan tasydid dia lah. Okey. Tartib wajib tak? Tartib perincian. Kalau kamu tidak ikut tertib, menyebabkan berubahnya makna, maka wajib tertib. Tapi kalau kamu tidak ikut tertib, tidak menyebabkan mengubahnya makna, maka tidak wajib tertib, hanya sunat tertib. Biasa yang mengubah makna ni apa? Kalau satu ayat tu, kita pusing-pusing dengan dia. Tak? Apa dia? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita start wa barakatuh wa rahmatullahi ayuhan nabiyyu alaika assalamu. Itu tak boleh. Tapi kalau kita satu ayat. Hak ni kita tak depan, hak depan kita tak tengah, itu tidak ada masalah lagi lah. Tidak mengubah makna. Boleh? Okey, tertib kita sebut tadi wajib kalau mengubah makna. Jadi kalau kita tahu hukumnya wajib kalau mengubah makna, kita buat juga mengubah makna, sengaja batal sembahyang. Yang ke-14, al-qu'udu fih. Duduk apa? Duduk untuk tasyahud. Al-qu'udu fi, al-qu'udu fihi ay fi at-tasyahudi al-akhir. Duduk dalam tahiyat akhir. Jadi baca tahiyat tu wajib, rukun. Duduk tu rukun yang lain. Ada orang dia tak boleh baca. Sebab apa? Dia bisu. Tak? Okey, jadi baca tak payah baca. Nak baca lagu mana bisu. Tapi duduk rukun yang lain betul. Kena duduk. Duduk kadar mana? Kadar tasyahud. Tasyahud berapa lama baca? 10 saat. Duduk 10 saat. Lepas 10 saat tu barulah bagi salam. Bagi salam lagu mana? Gitu je lah. Dah bisu tadi. Tak? Yang ke-15, selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fih ay fil qu'ud alladhi yaqibuhu salam. Selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Adapun selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal sunat. Tasyahud awal itu sendiri pun sunat. Duduk tahiyat awal juga sunat ba'd. Jadi kat sini selawat ke atas Nabi bila? Dalam tahiyat akhir. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Sempurna dia hak sama kita baca itulah selawat Ibrahimiyah. Yang ke-16, assalamu. Bagi salam. Yang wajib ialah salam yang pertama sahaja. Assalamualaikum. Itu sekurang-kurangnya. Kesempurnaan dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunat tambah tak? Khilaf. Ada kata sunat tambah dalam tahiyat dalam solat jenazah. Ada kata tak disunatkan tambah dalam tahiyat dalam solat jenazah. Ala kulli hal dalam solat fardu biasa memang tidak disunatkan kita baca warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disunatkan tambah wabarakatuh. Dan ketahuilah oleh kamu wahai penuntut, bagi salam itu ada 11 syarat. Mudahnya yang pertama mesti sebut assalamu. Tak boleh salamun. Tak boleh dengan tanwin, mesti ada alif lam. Kalau tahu hukum dia tak boleh, buat juga. Baca juga salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh batal. Ataupun salami alaikum. Salam saya ke atas kamu. Salamullahi alaikum juga tidak sah. Tidak sah salam itulah. Batal sembahyang kalau sengaja. Kalau tak sengaja maka kita sebut batal salam itu sahaja. Sembahyang belum batal. Lepas tu nak buat apa? Ulang balik. Salam dalam keadaan betul. Apa dia? Letih. Abang tadi. Nak kencing ke? Nak kencing ke? Nak kencing? Habis tanya nak kencing ke? Kejap. Aduh lah. Boleh pergi minum air dulu lah. Saya nak. Budak ni sekarang. Kejap sebentar. Jom.
Kita sambung. Minta maaf. Jadi kita sebut syarat sah salam ada 11. Yang pertama mesti guna alif lam ta'arif. Assalamu. Tak boleh guna tanwin. Salamun alaikum, salamun. Salami alaikum, salamullahi alaikum. Semua tu tidak boleh. Kalau buat juga dalam keadaan tahu hukumnya membatalkan salat, maka salatnya batal. Kalau tak sedar, maka kita sebut dia punya salam batal, kena ulang balik salam tersebut dengan salam yang tepat lah. Yang kedua mesti guna kaful khitab. Assalamu alaik. Guna kaful khitab. Tak boleh guna yang ghaibah. Assalamu alaihi, assalamu alaihima, assalamu alaihima, apa semua tak boleh. Yang ketiga mesti sambung. Salam pertama, assalamu, sambung kalimah pertama dengan kalimah kedua. Kalau assalamu, lepas tu la ilaha illallah alaikum, tidak sah salam tersebut. Tak. Kalau tahu ianya membatalkan solat, buat juga batal solat. Boleh? Jadi tak boleh pisahkan lah. Dengan diam tak boleh. Diam yang lama ataupun diam yang sekejap dengan niat nak berpaling daripada salam, kemudian sambung tak. Yang itu tidak boleh juga. Tapi kalau tabuh sekadar satu kalimah bolehlah. Assalamul hasanu alaikum, assalamu tamu alaikum, yang itu boleh. Yang keempat mesti guna mim. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Tak boleh guna assalamu alaika, assalamu alaihi, tak boleh. Kalau sengaja sebut assalamu alaika, assalamu alaihi, maka tidak sah sembahyang. Kalau sengaja buat dan tahu hukumnya haram. Semula. Assalamualaikum ayuhan nabi. Mana tadi? Tak, bukan kepada Nabi. Dalam salam, assalamualaikum warahmatullah. Kita bagi salam kepada seluruh umat Islam dan juga jin-jin Islam yang duduk belah kanan kita. Kemudian belah kiri itu kita bagi salam kepada seluruh umat Islam dan juga jin-jin Islam yang ada belah kiri kita. Tadi belah kanan, di belah kiri. Semula. Yang keempat mesti mimul jamak, kena assalamualaikum. Tak boleh guna assalamu alaika, tak boleh guna assalamu alaihi. Kalau kita buat juga assalamu alaika dalam keadaan kita tahu hukumnya membatalkan salat dan sengaja buat, sembahyang batal. Tapi kalau kita buat assalamu alaihi, kita baca assalamu alaihi, sembahyang masih tidak batal. Sebab itu sekadar doa dan tidak ada khitab, tidak ada percakapan antara kita dengan manusia. Tadi assalamu alaika, kaf tu kaful khitab. Kita berhubung dengan orang lain. Kita berhubung dengan anak Adam yang lain, maka batal lah. Sebab sembahyang ni tidak ada perhubungan melainkan dengan Allah sahaja. Yang kelima kena berturut-turut. Kalau dia diam, assalamu, betul berhenti lama, tak, lepas tu alaikum, tidak sah salam, kena ulang balik salam. Kalau dia berhenti sekejap, tengok, kalau dia niat untuk potong salam, maknanya assalamu, malah bagi salam dalam hati dia, datang niat untuk tak nak bagi salam, tak nak sempurnakan salam. Tapi dia terus sebut alaikum. Kita sebut tidak sah. Tapi kalau dia diam tu dan tidak ada niat, diam tu sekejap dan tidak ada niat untuk berpaling daripada salam, maka masih sah lah walaupun dia diam sekejap. Okey, yang ke-6 mesti menghadap kiblat lah ketika mana salam dilontarkan. Kalau assalamualaikum, alaikum tu dada ke belah kanan ataupun belah kiri, sembahyang tidak sah lah, memberi mudarat. Sebab apa? Sebab dah berpaling daripada kiblat. Jadi mesti dada tu menghadap kiblat ketika mana kita bagi salam. Muka tidak ada masalah. Memang disunatkan kita berpaling kepada belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Biar pipi kita ni, pipi belah kanan ni kelihatan oleh orang belakang. Belah kiri pula assalamualaikum warahmatullahi. Jadi start assalamu kat depan lagi. Muka assalamualaikum warahmatullahi, baru kita pandang ke kanan. Lepas tu assalamualaikum warahmatullahi, baru kita pandang kiri. Itu yang paling afdal. Okay, yang ketujuh, pusat sebelah jangan kita niat khabar. Yang kita ni assalamu mubtada, alaikum khabar. Mana kita nak ikhbar. Kita nak bagi tahu orang sebelah assalamu itu ke atas kamu. Kita nak beritahu orang sebelah Zaidun qaimun. Wahai orang sebelah, Zaid berdiri. Itu tak boleh. Wahai orang sebelah, assalamu tu ke atas kamu. Kesejahteraan itu ke atas kamu. Jadi kita ikhbar, ni nak ikhbar, nak beritahu orang assalamu tu alaikum. Kainun alaikum. Kalau niat ikhbar sahaja tidak sah. Lepas tu niat apa? Niat tahallul.
Assalamualaikum ketika bagi salam niat nak keluar daripada sembahyang. Ataupun niat tahallul bersama dengan al-khabar. Ataupun tak niat apa-apa, atlaq. Dan itulah kebiasaan kita buat. Kalau kita niat al-khabar sahaja, al-khabar ni maknanya kita niat ikhbar. Kita niat assalamu mubtada alaikum khabar. Kita nak bagi tahu dia. Dia tak tahu lagi assalamu tu alaikum. Kita beritahu dia, wahai sahabat, assalamu alaikum. Assalamu mubtada marfu' bid dhammah alaikum khabar. Kita niat nak ikhbar, ketika itu tidak sah. Boleh? Sebab assalamualaikum ni insya'. Kita baru nak start dan kita nak ucapkan kepada sahabat kita tu, yang sebelah kita tu lah. Ke-8, mesti kita datangkan salam ketika mana kita sedang duduk. Tak? Yang ke-9, mesti kita dengar lah sebab tu rukun. Yang ke-10, jangan tambah, jangan kurang sehingga mengubah makna salam. Yang ke-11, yang ke-10, yang ke-11 mesti dalam bahasa Arab. Kalau tak mampu, selepas belajar boleh terjemah. Yang terakhir ialah tertib. Tak lama sangat baca. Tertib. Tertib. Tertib iaitu apa? Kita mendahulukan apa yang wajib didahulukan dan kita mentakhirkan apa yang wajib ditakhirkan. Tertib wajib pada perkara-perkara yang wajib tertib. Ada perkara rukun yang tak wajib tertib, malah kena buat sekali, serentak. Contoh niat dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika mana takbir, ketika itu niat. Jadi bersekali, maka tidak ada tertib. Tak, kita berdiri dalam masa yang sama, kita pun Allahu Akbar. Jadi qiyam dan juga takbiratul ihram serentak juga. Tak. Kemudian selawat ke atas Nabi dan juga tasyahud. Mana dia sebut ni? Selawat dan juga tasyahud. Tasyahud dan juga selawat. Yang ni kena tertib ni. Tapi ayat dia macam tartibu lil furudil madhkuratil mustamilati anduha ana qarni. Ayat Syekh Mustafa macam bagi tahu at-tasyahud as-salah tu tidak disyaratkan tertib, malah muqaranah. Muqaranah celah mana? Tasyahud dengan selawat tu kena tertib lah. Kena tertib. Tasyahud dulu, tasyahud akhir dulu, barulah kita selawat ke atas baginda Nabi, barulah kita bagi salam. Kalau kita terbalikkan, selawat dulu baru tasyahud. Tak, selawat tak dikira, lepas tasyahud datang pula selawat kali kedua, lepas tu barulah bagi salam. Boleh? Lepas tu bawah tu ditulis beberapa masail lah. Apa masail dia? Kalau kita dahulukan rukun fi'li ke atas rukun fi'li yang lain, maka kita ada apa? Dua perincian. Jadi sekarang ni masalah apa dia? Zaid, dia sujud dulu sebelum dia rukuk. Ada dua perincian. Sengaja sujud sebelum rukuk, batal sembahyang. Itu jelas. Yang kedua, tak ingat. Dia ingat dia dah rukuk. Jadi Allahu Akbar. Lepas baca Fatihah terus sujud. Ketika sujud baru teringat. Belum rukuk rupanya. Wajib dia berdiri balik, kemudian dia rukuk, iktidal dan sujud macam biasalah. Lepas tu sempurnakan sembahyang. Ustaz, dia teringat sujud tu. Dia teringat dia tinggal rukuk ketika mana dia rukuk rakaat kedua. Dia tinggal rukuk tadi tak? Dia sujud dulu. Dia tinggal rukuk. Dia teringat perkara tersebut ketika mana dia rukuk rakaat kedua. Tak, maka ketika itu kita sebut lagu mana? Kita sebut kembalilah kamu kepada rukuk yang pertama. Nak kembali kepada rukuk pertama, apa aku sedang tengah rukuk ni. Jadi kita sebut rakaat kedua tu dianggap sebagai rakaat pertama. Tak, rakaat ketiga dianggap rakaat kedua, rakaat keempat dianggap rakaat ketiga, lepas tu tambah satu rakaat lagi sebelum bagi salam. Jadi rakaat pertama dia buat cancel. Jadi pada rupa dia solat 5 rakaat. Pada sudut hakikat hanya 4 rakaat sebab rakaat pertama cancel sebab apa? Dia tidak rukuk. Selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang tu mendahulukan rukun qauli, tak. Selain daripada salam lah. Dia mendahulukan rukun qauli ke atas rukun qauli yang lain. Selain daripada salam. Kalau salam tu batal lah semayangnya. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Dahulukan salam sebelum Fatihah. Itu batal lah, jelaslah batalnya. Tak, ya ini didahulukan rukun qauli ke atas rukun qauli yang lain selain daripada salam yang pertama. Contohnya apa? Contoh dia dahulukan selawat ke atas Nabi sebelum tasyahud. Boleh? Kita sebut sembahyang tak batal sekalipun sengaja buat. Sebab apa? Selawat, zikir, tasyahud tu semua dianggap sebagai al-azkar, sebagai zikir. Maka tak batal lah. Lepas tu nak buat lagu mana? Mudah, simple. Dia baca selawat, lepas tu tasyahud. Kita sebut selawat tak dikira. Lepas tu nak buat lagu mana? Lepas tasyahud, baca selawat sekali lagi, lepas tu bagi salam. Tak, itu kalau qauli ke atas qauli. Kalau dia dahulukan rukun qauli ke atas fi'li. Dia dahulukan rukun qauli ke atas fi'li. Ka'an qaddat tasyahuda. Tu tinggal tu kalau dalam cetakan Mu'nisul Jalis ni, Darul Samaratil Ulum ni, cetakan kedua ada pembetulan sikit. Baris ke-4 daripada bawah, ka'an qaddama, bukan ka'an qadda, ka'an qaddama. Dalam Darul Diya ada salah tak? Kalau nak beli, siapa-siapa yang baru masuk, elok beli kitab lah. Beli cetakan Darul Diya. Cari cetakan yang paling latest, cetakan ketiga saja. Darul Diya, biarlah mahal sikit pun. Tak? Boleh? Kena ada duit lah bahagian untuk kitab ni. Kena ada sedikit bahagian. Kena ada sedikit duit. Peruntukan duit untuk kitab ni. Walaupun tak banyak. RM50 sebulan ke lagu mana. Tak? Terutama kitab yang kita belajar lah. Bertalaki. Kitab yang sekadar kita buat rujukan apa tu, PDF. Tidak ada masalah. Al-Majmu' Rawdatul Talibin. Tak ada salah lah. Ka'an qaddama, betul? Saya beli kat Mesir ni. Saya beli, kalau kat Mesir 220 lebih kurang. 240 itulah. Kalau kat Mesir murah sikit lah. So kawan kat Mesir beli, upah dah ada sikit. Saya tak ingat beli berapa harga tu. 100 berapa? 60 ke berapa? Okey. Tak, saya bukan beli. Saya ada sepupu jauh jugalah. Dia jenis mengaji juga. Tapi orang awam lah, orang biasa ni, bukan jenis pelajar. Jenis belajar bahasa Arab apa semua tak. Tak. Jadi dia PM saya, Ustaz ada keperluan kitab apa tak? Saya pun beritahu lah. Kalau boleh belilah satu kitab ni. Dia pun tolong beli dan hantar kat rumah. Dia post lah. Alhamdulillah. Okey. Kitab ni kita ambil lagi lah kalau orang bagi ya. Tapi benda-benda lain tak apalah. Saya dah ada dah insya-Allah. Keperluan tu dah cukup dah insya-Allah. Nak bagi-bagi orang lain lah. Kalau nak bagi sedekah duit ke tak payah bagi ke saya lah. Sayuran tu bayar cukup-cukup, jangan bayar lebih. Bagi pada orang lain yang lebih memerlukan. Saya tak perlu pun. Boleh? Tu. Nak bagi-bagi kitab, okey saya ambil. Selain daripada tu tak ambil lah. Kecuali kalau mari depan rumah dah. Bawa barang. Yang tu nak tolak pun sebab salah pula. Kesian ke orang bawa tu pula. Yang tu kita ambil lah. Tapi nak post, nak belikan tak payah lah. Simpan duit tu beli kitab buat bayuran ke. Lepas tu beli susu anak ke. Tu. Jadi yang terakhir apa dia? Yang pertama kita sebut dahulukan rukun qauli, fi'li ke atas rukun fi'li. Yang kedua rukun qauli ke atas rukun qauli. Yang ketiga dahulukan rukun qauli ke atas rukun apa nama? Fi'li. Contoh yang dia bagi seperti seseorang tu mendahulukan tasyahud ke atas duduk tahiyat akhir. Maknanya apa? Dia baca tahiyat akhir ketika mana sujud. Tu yang saya faham. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibah. Rukun qauli tu. Lepas dia baca baru dia duduk tahiyat akhir. Jadi dia telah mendahulukan bacaan bacaan tasyahud akhir sebelum dia duduk. Jadi rukun qauli didahulukan sebelum fi'li, iaitu duduk dalam tasyahud akhir. Kita sebut tak batal sebab itu sekadar zikir. Tak, walaupun sunat sujud sahwi lah. Yang ala kulli hal tak batal. Lepas tu nak buat lagu mana? Nanti duduk
tahiyat akhir itu baca sekali lagi tasyahud akhir, dan itulah yang muktabar. Boleh? Wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Nanti kita akan masuk syurutu sihhatis salah. Syarat sah sembahyang. Lepas tu panjang pula dah. Kita cuba gabunglah dengan ab'adus salah. Boleh? Kita bergabung dengan ab'adus salah. Jadi kelas saya kami ni kita baca syarat sah sembahyang dan juga ab'adus salah. Insya-Allah sempatlah. Wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Ada sebarang soalan? Sebarang soalan? Yang baru masuk untuk Yaqut boleh beli Mu'nisul Jalis, syarah Al-Yaqutin Nafis. Kalau saraf boleh beli Kailani, cetakan Darul Kutub Islamiyah Indonesia, bukan ilmiah Beirut tak. Darul Kutub Islamiyah. Itu lebih syamil Indonesia. Matan apa nama orang panggil? Mutammimah boleh beli syarah Al-Fawaqih Al-Janiyah. Al-Fawaqih Al-Janiyah cetakan yang sama, iaitu cetakan Darul Kutub Islamiyah. Satu lagi apa? At-Taqirah As-Sadidah boleh beli cetakan yang satu lah, Darul Miras An-Nabawiyah, apa nama? Darul Miras An-Nabawi. Tu. Ustaz, kalau seseorang tu teringat dia lupa rukuk pada sujud pertama, dia perlu bangkit waktu itu terus serta-merta untuk selesaikan rukuk, atau selesaikan rakaat itu dahulu terus bangun? Terus bangun. Terus bangun. Kalau dia teringat pada sujud kedua sekali pun, kena terus bangun berdiri, rukuk balik. Mana bangun berdiri tegak, rukuk balik. Boleh? Bila je dia tak perlu kembali balik? Bila dia dah buat perkara yang dia tinggal tu. Macam saya terang tadi. Dia tinggal rukuk. Dia ingat rukuk yang dia tinggal tu pada ketika mana dia sedang rukuk. Rakaat kedua. Ketika itu nak kembali kepada rukuk lagu mana? Kita arah kepada dia. Wahai si fulan, kembalilah kamu kepada rukuk yang pertama. Lagu mana? Saya sedang rukuk. Jadi sempurnakan rakaat tu. Rakaat pertama cancel. Nanti tambah satu rakaat yang lain. Boleh? Itu. Jadi kita kena kembali kepada rukun yang kita lupa, yang kita tinggal. Sebagaimana kita belum buat rukun tersebut. Bila kita dah buat rukun tersebut, maka rakaat pertama tadi cancel. Rakaat itu barulah dikira rakaat pertama. Rukuk yang kita buat kali itu ialah rukuk untuk rakaat pertama lah, sebab tu memang rakaat pertama. Rakaat pertama yang betul-betul yang pada zahir itu dianggap sebagai mulgha, dibatalkan. Boleh? Selesai kat situ. Ada sebarang soalan? Tak ada, insya-Allah. Sama-sama. Ayo. Saya tutup dulu majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.